Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah dan syukur pada Allah kerana pada hari ini, pada malam ni, sama-sama dapat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang berada pada 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Kalau mengikut kalender, pada malam ni kita merupakan malam yang ketiga Zulhijjah. Siang tadi hari yang kedua Zulhijjah. Malam ini merupakan malam yang ketiga Zulhijjah, di mana kita sedang berada pada hari-hari yang sangat agung, sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat special di sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga digalakkan kepada kita untuk perbanyakkan ibadah. Banyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana amalan-amalan yang dilakukan dalam tempoh 10 hari ini sangat-sangat disukai oleh Allah. Allah suka sekali bila mana kita banyakkan ibadah kepada Allah dalam tempoh 10 hari ini. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'kthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka dalam tempoh ini, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, perbanyakkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak-banyak, banyak-banyak. Dan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
dan perbanyakkan tahmid, alhamdulillah, 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 tawallillahil hamd. Sebab itu tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, lafaz-lafaz ini terangkum dalam takbir yang kita sebutkan sebagai takbir raya. Dalam kitab tidaklah sebut sebagai takbir raya, tetapi takbir itu terbahagi kepada dua, ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad, ya. Nanti insya-Allah tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takbir mutlak ni anytime, bila-bila baca saja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bila-bila masa. Tapi takbir muqayyad nanti bila kita sampai hari yang sama macam ni tapi minggu depan, hari Arafah, hari ke-9 Zulhijjah, bermula daripada solat subuh. Bermula daripada solat subuh, insya-Allah imam setelah memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bermula subuh 9 Zulhijjah. Setiap kali solat fardu dan juga setiap kali selepas solat sunat, buat sendiri-sendiri. Yang lepas solat sunat tu buat sendiri-sendiri. Jadi tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, ia akan berlanjutan pada hari 9 Zulhijjah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ya. Maghrib isyak tu dah tentulah kerana tu malam raya. Hari Ahadnya pula tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, pagi raya. Subuh, solat hari raya Aidil Adha, zuhur, asar, maghrib, isyak. Hari Isnin, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Selasa, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dan hari Rabu, subuh, zuhur, asar sahaja, habis. Ya, jadi tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, takbir itu bermula pada hari Arafah 9 Zulhijjah, sambung 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah, sekadar sampai waktu asar sahaja, ya. Jadi tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, dalam tempoh ni banyak-banyak bertakbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah dan tahmid alhamdulillah, banyak-banyak, ya. Berapa banyak? Ribu-ribu kali, banyak, tak tahu berapa banyak. Banyak tu, banyak kan, ya. Kedua tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari yang sama minggu depan, hari ini 2 Zulhijjah, minggu depan hari yang sama hari Sabtu akan jatuhnya 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah adalah hari Arafah, ya. Jadi disunatkan kepada kita semua sekali untuk berpuasa pada tarikh itu. Bukan hari itu saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, esok boleh, lusa boleh, Isnin nanti boleh, ya, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat boleh. Cuma yang hari Sabtu minggu depan jangan tinggalkan, kerana hari itu hari Arafah. Ya, ingatkan keluarga daripada sekarang, jangan terkejut-terkejut tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bagi tahu siap-siap. Insya-Allah hari Sabtu depan kita puasa. Kalau berpuasa pada hari Arafah sajalah, ya. Insya-Allah nanti mak ayah kejut sahur semua, macam Ramadan, ya. Maksud persiapan itulah, ya. Bangun sahur, ya, kejut semua. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu." Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah diampunkan dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang, ya. Puasa sehari saja, dosa diampunkan 2 tahun tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah. Dan kita pun sedang banyak dosa kita kan tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa mulut kita, dosa tangan kita, ya. Dulu boleh jadi tangan tak banyak buat dosa tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, dululah. Boleh jadi 10 tahun yang dulu tangan tak banyak buat dosa. Tapi hari ni tangan banyak buat dosa. Sebab apa? Yang ni dia share, yang ni dia tweet, yang ni dia tulis, yang ni dia komen, yang ni jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kan, banyak dosa kita, ya.
Jadi Allah beri peluang, Allah offer pada kita keampunan daripadanya. Maka sama-sama kita puasa, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kalau tidak ada halangan, ya. Kalau tidak ada halangan, kita puasalah, ya. Bukan kata wajib, tidak wajib, sunat yang dituntut, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Jadi sama-sama kita cuba untuk berpuasa pada tarikh tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada malam ni kita akan sambung lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tanggal 676 Hijrah, ya, lebih kurang 800 tahun yang dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita bicarakan bab yang ke-6, bab paling tebal, bab paling utama di dalam kitab ini, iaitu adab-adab membaca Al-Quran. Dan kita telah sampai pada topik muka surat yang ke-80. Topiknya membaca Al-Quran dengan qiraat yang disepakati, ya. Jadi kita dah jelaskan pada minggu lalu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tentang qiraat. Macam mana pun malam ni ada cerita sikitlah juga tentang qiraat, yang saya akan ceritakan sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya ulang balik pada peringkat pertama, harus membaca Al-Quran dengan 7 qiraat yang disepakati. 7 qiraat yang disepakati. Sebagaimana saya dah jelaskan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, 7 qiraat mengikut Imam An-Nawawi pada zamannya, pada 676 Hijrah. Sedangkan pada tahun yang ke-700 hingga 833, ya, hidupnya seorang ulama yang namanya Ibnul Jazari. Dia seorang ulama yang pakar dalam bidang qiraat. Lalu dia kumpul lagi, dia cari lagi, dia kumpul lagi, dan dia mendapati ada lagi 3 qiraat yang mutawatir, yang boleh baca dalam solat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau ditanya kenapa Imam An-Nawawi tidak sebut harus membaca Al-Quran dengan 7, minta maaf, harus membaca Al-Quran dengan 10 qiraat yang disepakati. Kerana ketika mana Ibnul Jazari menghimpunkan 10 qiraat, maksudnya 3 ekstra. Yang 7 tu sama. Yang 7 tu sama sebagaimana yang dihimpunkan oleh Ibnu Mujahid, ya. Itulah yang dipegang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia tambah lagi 3 qiraat, menjadilah 10 qiraat yang mutawatir, ya. Jadi ketika mana Ibnul Jazari menghimpunkan 10 qiraat itu, Al-Imam An-Nawawi telah pun wafat, ya. Dia tak sempat. Jadi sebab itu pada zaman dia setakat 7 qiraat saja. Tetapi sampai pada zaman Ibnul Jazari yang disepakati adalah 10 qiraat, ya. Dan tidak boleh membaca selain daripada 7 itu. Dalam konteks hari ini, tidak boleh membaca selain daripada 10 qiraat itu, serta riwayat-riwayat syaz yang dinukilkan daripada 7 imam qiraat tersebut, ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang saya baru baca itu satu topik yang baru, ya. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 7 qiraat itu adalah, kalau masih ingat, yang pertama Imam Nafi', yang kedua Imam Ibnu Kathir, yang ketiga Imam Abu Amru, yang keempat Imam Ibnu Amir, yang kelima kita Imam Asim, yang keenam Imam Hamzah, dan yang ketujuh Imam Al-Kisai. 7. Campur lagi 3 Imam Abu Ja'far, yang ke-9 Imam Ya'qub, dan yang ke-10 Imam Khalaf. Okey, cukup 10. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, setiap imam qiraat ini ada perawi-perawi masing-masing yang saya telah jelaskan pada minggu yang lalu, ya. Setiap imam ada 2 orang perawi. Jadi para ulama menyebutkan bahawa qiraat, bacaan yang diriwayatkan oleh perawi-perawi ini sahaja yang dikira sebagai mutawatir, ya. Nanti ini sekadar penjelasan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mungkin agak macam mendalam sikit. Cuma nak bagi tahu, ada juga qiraat Imam Nafi', ya. Imam yang pertama Imam Nafi', tetapi qiraat itu tidak mutawatir, tak boleh dibaca, ya.
Ada qiraat Ibnu Kathir, imam yang kedua Ibnu Kathir. Tetapi ada qiraat yang dia sebutkan tetapi tidak boleh dibaca. Kerana apa? Tidak diriwayatkan oleh perawi-perawi yang disebutkan di dalam kitab qiraat, sebagaimana Nafi' perawi dia Qalun dan Warsh, Ibnu Kathir perawi dia Al-Bazzi dan Kumbul. Selain daripada itu boleh jadi sahaja kalau qiraat itu disandarkan kepada ini qiraat Nafi' ni, ini qiraat Nafi' ni. Contoh dalam kitab tafsir ada sebut ini qiraat Nafi', tetapi bacaan itu tidak diriwayatkan oleh Qalun, bukan, tidak diriwayatkan oleh Warsh, maka ia termasuk dalam kategori qiraat syaz. Qiraat syazah. Qiraat syazah ni apa pula tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Yang kita katakan tadi, ya, qiraat 7 yang disepakati ataupun qiraat 10 yang disepakati, itu namanya qiraat mutawatir. Sahih, boleh kita baca, tidak ada masalah, ya. Lawan kepada mutawatir adalah qiraat syazah, ya, qiraat syazah. Jadi kalaulah qiraat mutawatir tadi adalah sahihah, ya, yang mempunyai beberapa syarat-syaratnya. Yang pertama, mempunyai sanad yang mutawatir dan masyhur, ya, ramai yang meriwayatkannya. Itu syarat pertama. Untuk menjadikan satu-satu qiraat itu mutawatir, qiraat yang sahih, yang boleh dibaca dalam solat, yang sampai sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu 3 syaratnya. Yang pertama, sanad itu mutawatir dan sanad itu masyhur, diketahui oleh ulama. Yang kedua, bacaan Al-Quran itu, qiraat itu mestilah menepati mana-mana bentuk nahu dalam bahasa Arab. Dia tak boleh berlawanan dengan nahu, ya. Dan yang ketiga, Al-Quran itu, qiraat itu mestilah menepati salah satu daripada penulisan Mushaf Uthmani, ya, dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu adalah ciri-ciri syarat-syarat qiraat mutawatir. Gugurnya salah satu daripada rukun tadi, gugurnya salah satu daripada rukun tadi menjadikan qiraat itu syazah. Maksudnya orang kata qiraat syazah ini adalah qiraat yang tidak cukup syarat, tidak cukup rukun untuk mencapai level qiraat yang sahihah. Senang cerita, qiraat syazah ini tak boleh dibaca dalam solat mahupun di luar solat, kecuali untuk tujuan pembelajaran saja. Ya, belajar nak bagi tahu yang ni kalau ada orang baca begini, ini qiraat syazah, tak boleh dibaca. Dibaca tapi dia nak tunjukkan ini tak boleh dibaca. Ya, kemudian dibaca lagi satu qiraat syazah, dia bagi tahu yang ini qiraat syazah, ini tak boleh dibaca. Tetapi bukan baca saja-saja, baca untuk memberikan penerangan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, disebutkan di dalam kitab kita ni, dan tidak boleh. Apa yang tak boleh? Tidak boleh membaca selain daripada 7 itu, dan tidak boleh juga membaca riwayat-riwayat syaz yang dinukilkan daripada 7 imam qiraat tersebut. Bila mana tak cukup 3 syarat tadi, sekalipun qiraat itu disandarkan kepada imam-imam yang 7, dia kata ini Imam Nafi', ini qiraat Ibnu Kathir, tapi bila mana tidak cukup syarat 3 syarat tadi, maka dia tidak menjadi qiraat mutawatirah. Tak boleh bacalah. Perkara ini akan dijelaskan dalam bab ke-7 insya-Allah, iaitu menjelaskan kesepakatan fuqaha. Fuqaha ini para ulama fiqh. Daripada faqih, orang mahir dalam bidang fiqh itu dinamakan fuqaha, ya. Dia jamak, dia plural, fuqaha. Singular dia tu faqih, orang yang mahir dalam bidang fiqh terhadap orang yang membaca Al-Quran dengan qiraat syazah supaya bertaubat, ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita dah katakan tadi, Quran yang kita boleh baca hanyalah qiraat mutawatirah yang bersandarkan kepada bacaan 10 orang imam tadi saja.
Ya, selain daripada mereka itu dikira qiraat syazah, tak boleh kita baca, ya. Jadi dekat sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bagi penerangan sikit. Apa hukumnya orang membaca dengan qiraat syazah, ya? Apa hukumnya seseorang itu membaca dengan qiraat syazah? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama mazhab kami, mazhab kami ini merujuk kepada mazhab Syafi'i, mazhab kita. Kerana Al-Imam Nawawi, pengarang kitab ini, adalah seorang ulama yang besar, tokoh yang hebat di dalam mazhab Syafi'i. Dan selain mereka berkata, jika seseorang membaca qiraat yang syaz dalam solat, batal solatnya. Jika dia mengetahui hukum tersebut, dia tahu qiraat yang dia baca tu qiraat syazah, qiraat yang tak cukup syarat, tak cukup rukun untuk menjadi qiraat yang mutawatirah, qiraat yang sahihah, maka solatnya itu batal, tidak sah. Jika dia tidak tahu, solatnya tidak batal, serta bacaan itu tidak dikira. Imam Abu Umar bin Abdul Bar Al-Hafiz menukilkan ijma' ulama yang menyatakan bahawa tidak boleh membaca Al-Quran dengan qiraat syazah dan tidak boleh solat di belakang orang yang membacanya, ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, level ni agak tinggilah untuk kita nak tahu qiraat syazah ataupun tidak, ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebagaimana saya maklumkan pada minggu yang lalu, bila kita berada di satu-satu tempat, ya, di sinilah di negara kita ni, maka apa yang kita amalkan adalah bacaan majoriti, ya, bacaan riwayat Hafs menurut Hafs daripada Imam Asim menurut Tariq Asy-Syatibiyah. Itu adalah bacaan yang diamalkan di negara kita, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan kata berdosa baca qiraat yang lain, qiraat mutawatirah yang lain tidaklah berdosa, tetapi sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ceritakanlah kepada orang, ya, hadisun nas, ya, ceritakanlah kepada orang, ataupun kita buat sesuatu itu mengikut level yang difahami oleh orang lain, orang awam. Orang kita tahu kita baca dengan riwayat Hafs, ya. Jadi janganlah kita baca dengan riwayat yang lain, kerana dia akan menimbulkan macam-macam lah, ya, sah ke tak sah solat kita, macam-macam persoalan, ya. Ini kan pula qiraat syazah, ya, qiraat yang tidak menepati rukun-rukun qiraat yang sahih, ya. Ulama berkata, ni tentang hukum dia, ya. Sesiapa yang membaca Al-Quran dengan qiraat syazah dalam keadaan dia tidak tahu tentangnya, tak tahu, ya, diingatkan boleh baca, lalu dia pun baca, dia tak tahu, atau tidak tahu hukum haramnya, maka hal ini perlu diberitahu kepadanya. Tahu apa yang kamu baca tu qiraat syazah, kita tak boleh baca dengan qiraat syazah, baca dalam solat hukumnya batal solat. Dia tak tahu, kita kena bagi tahu, kita kena ajar pada dia. Jika dia mengulangi kembali, ni hati-hati tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Apa jadi ni? Kalau dia buat balik, kita dah tahu, kita dah ajar pada dia, kita dah tegur dia, lalu dia mengulangnya kembali atau tahu tentang haramnya, maka dia dikenakan hukuman ta'zir yang berat sehingga dia berhenti melakukannya. Kena bagi hukuman pada dia, ya. Maksudnya mahkamah boleh tentukan hukuman apa yang nak ditetapkan pada diri dia supaya dia jangan mengulanginya lagi, ya. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kerana bacaan itu tidak sah, ya. Solat yang membaca qiraat syazah ini tidak sah. Macam mana kalau dia jadi imam? Jadi kita kena berikan hukuman yang setimpal supaya dia meninggalkan bacaan yang salah tadi, ya. Setiap orang yang mampu mencegah dan menghalangnya wajib untuk berbuat demikian, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, perkara sebegitu tidaklah berlaku. Cuma Imam An-Nawawi ingatkan saja, kalau ada orang yang membaca qiraat syazah
di dalam solatnya mahu di luar solatnya perlu ditegur. Walaupun kita kata macam mana saya nak tahu, sebab itu kita kena belajar, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dan hukum belajar ilmu qiraat ini samalah macam mempelajari ilmu tajwid, iaitu fardu kifayah. Kena ada orang yang mempelajarinya. Contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ilmu ni bukanlah semua orang kena tahu, tak ya. Adalah orang-orang yang kena memahirinya, kena pakar dalam bidangnya. Supaya apa? Supaya kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat boleh ditangani. Macam saya cakap, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, contohlah bila kita beli CD, ya, kita dengar dia baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita dah tak tentu arah dah. Kenapa baca macam ni? Kenapa CD ni begini? Ini dosa ni. Kita tak tahu. Jadi kita kena rujuk kepada orang yang pakar, orang yang mahir. Dia akan kata, oh, yang dibaca oleh imam ini dalam CD ini, itu namanya riwayat qalun daripada Imam Nafi'. Oh, jadi tak salah lah. Tak salah. Betul bacaan dia sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tak samalah bacaannya dengan bacaan kita, macam tu. Jadi kita boleh terangkan, ya. Sebab apa, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan cerita tentang qiraat saja. Mungkin tuan-tuan dan puan dirahmati Allah pernah dapat video. Contoh dapat video kan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tiba-tiba ada seorang tu dia pun buat rakaman. Dia kata, tengok ni, tengok mushaf ni, mushaf ini, ya, tengok cara tulisan dia lain, ya. Contohnya yang pernah tersebar ketika itu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalimah yang saya nak bawakan adalah kalimah yunfiqun. Yunfiqun, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pada huruf fa tu tidak ada titik, ya. Kemudian pada huruf qaf satu je titik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia kata ini contohlah, dia kata ini ajaran sesat ni, salah ni, ya. Kita kena hati-hati daripada sekarang tengah tersebar Quran ni. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pertama kita kena tahu, ya, dalam dunia ini bukan qiraat kita sahaja yang dibaca, ya. Contoh, saya bagikan contoh, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, majoriti dunia, penduduk di dunia ini baca dengan bacaan kita. Namanya riwayat Hafs daripada Imam Asim. Jadi ada qiraat lain ke? Ada. Kalau contohnya kita pergi ke Libya, ya, mereka membaca dengan bacaan riwayat qalun daripada Imam Nafi'. Bacaan mereka tak sama dengan kita. Jadi logik tak? Kalau bacaan mereka tak sama dengan kita, tapi mushaf sama macam kita, macam mana nak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Macam mana dia nak praktiskan bacaan mereka? Mushaf Quran kita, tapi bacaan mereka kan tak sama. Bila tak sama, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila tak sama bacaan kita dengan mereka, ya tentulah tulisan mereka tu akan jadi berbeza dengan kita. Itu di Libya. Kalau kita pergi ke Morocco, ya, Maghribi, ya, mereka mengamalkan bacaan riwayat Warsh daripada Imam Nafi', ya. Bacaan mereka tak sama juga dengan kita, ya. Bacaan mereka tak sama dengan kita. Contohnya mereka baca pada huruf hamzah ni, secara asas dia ada detailnya. Huruf hamzah yang mati mereka tak baca dengan hamzah yang mati, tapi mereka ibdal, mereka tukar kepada hamzah yang tidak mati. Contoh, kita baca alladzina alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka baca macam mana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi beza kan? Jadi tak mungkinlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah dibaca yuminu, tiba-tiba ada hamzah pada waw tu, ya, hamzah yang mati pada waw. Tak adalah. Jadi bila beza cara bacaan, ada sedikit perbezaan. Bukan semua sama, bukan semua tak sama, ya, bukan semua lain, semua tak. Beberapa tempat yang ada qiraat itulah yang berbeza. Jadi bila berbeza qiraat, akan ada perbezaan rasam, penulisan tu berbeza juga.
Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak bolehlah kita terus hukum. Nampak tulisan yang lain, ini haram ni, ini ajaran sesat ni, ini. Tak, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bawa dulu pada orang yang pakar dalam bidang Al-Quran, ya. Boleh saya tahu kenapa Al-Quran ditulis begini, ya. Nanti akan diterangkan, ya. Ditulisnya begini kerana bacaan mereka. Tengok di depan, contohlah, tengok di depan, ya. Ditulis pada mushaf ini biriwayati Warsh an-Nafi'. Oh, ini bukan mushaf yang digunakan untuk bacaan kita. Ini biasanya digunakan di Morocco. Orang Maghribi membaca mushaf ini, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, satu lagi bacaan di Sudan, bacaan Ad-Duri, ya, Ad-Duri daripada Imam Abu Amru, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, memanglah kita bila melihat kepada mushaf mereka, cara penulisan berbeza, ya, mengikut cara bacaan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita dapat, jangan viral terus, ya. Bukan tak boleh viral, mungkin boleh nak cakap, ya, saya jumpa satu Quran macam ni, tapi jangan letakkan ini salah, ini berdosa, ini ajaran sesat, ini tak. Kita mungkin, ya, sebab dah zaman-zaman sekarang zaman viral kan, semua nak viral. Tak, okey. Saya jumpa mushaf ini, dan saya telah berjumpa dengan seorang ustaz dalam bidang qiraat, dan saya telah, ya, mendapat penerangan bahawa ditulis begini kerana bacaannya begini. Macam tu tak apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Kalau tidak, seolah-olah kita sendiri menzahirkan kejahilan kita. Kita tak tahu benda tu betul ataupun salah, kita sendiri dah cakap benda tu salah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab itu perlunya ada orang yang mempelajari ilmu qiraat. Ilmu qiraat ni perlu dipelajari oleh golongan-golongan yang, ya, mendalami dalam bidang Al-Quran, supaya mereka boleh tolong jelaskan mana yang betul, mana yang salah, mana yang mutawatirah, mana yang syazah. Dia akan jelaskan begitu, ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, melazimi bacaan qiraat, ya, melazimi bacaan qiraat. Apabila seseorang memulakan bacaan salah seorang imam qiraat, maka dia perlu sentiasa melazimi bacaan qiraat itu selagi penceritaan ayat masih saling berkait. Jika kaitan antaranya sudah berakhir, bolehlah dia membaca qiraat lain daripada 7 qiraat itu. Namun cara yang lebih utama ialah dia terus membaca qiraat yang mula-mula tadi dalam majlis tersebut, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia macam ni, ya. Untuk mudah kan, kita nak cakap dalam bacaan kita sendiri. Dalam riwayat Hafs daripada Imam Asim, bacaan kita Hafs daripada Imam Asim, ada pula wajah-wajah, ya. Tadi kita kata imam, nombor satu kita imam siapa? Imam Asim. Daripada Imam Asim, cabang pula 2, Syu'bah dan Hafs. Kita pula Hafs ni, Hafs ada cabang lagi. Jadi wajah-wajah, cara bacaan lah. Jadi contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalaulah ingat, walaupun ni contoh ni tak berkait sangat rapat dengan qiraat, dia berkait rapat dengan tajwid, tetap ada sedikit kaitannya. Contoh macam ni, dalam riwayat kita sebenarnya, dalam bacaan kita, riwayat Hafs daripada Imam Asim menurut Tariq Asy-Syatibiyah, ya, Tariq Asy-Syatibiyah, kita membaca mad jaiz mufasil dengan kadar 4 harakat, tawassut 4 harakat, ya. Yang 2 harakat sebenarnya menurut Tariq Asy-Syatibiyah tak boleh baca, ya. Membaca mad jaiz mufasil dengan kadar 2 harakat itu adalah menurut Tariq Ibnul Jazari, ya. Tapi tetap dalam bacaan kita lah, ya. Jadi senang cerita macam ni, saya tak nak macam serabut-serabut sangat, nak bagi tahu macam ni. Biasa tak dengar kalau ada ustaz ajar, dia kata mad jaiz mufasil ni baca 2 harakat pun boleh, baca 4 harakat pun boleh. Okey, tak apa, kita ambil statement tu dulu. Tapi sebenarnya itu bukan menurut Tariq Asy-Syatibiyah, itu menurut Tariq Ibn Jazari. Tak apa, kita nak bagi faham yang tu dulu, ya. Kalau ada ustaz dia kata mad jaiz munfasil dalam bacaan kita boleh baca 2 harakat pun boleh, 4 harakat pun boleh. Okey, jadi nak bagi tahu itulah wajahnya.
kalau siapa yang pilih dua harakat saja. Siapa yang pilih 4 harakat dalam bacaan dia, praktis 4 saja. Contoh dalam ayat yang keempat dalam surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dah 2 kali kan ada mad jaiz munfasil. Jadi siapa yang dah stick pada 4 harakat, stick, kekal 4 harakat, jangan ubah-ubah lagi. Contoh, kalau dia pilih 2, tadi saya baca 4 dan 4 kan, sekali saya buat contoh 2 dengan 2 pula. walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kenapa baca macam tu? Sebab saya pilih wajah yang 2 harakat. Yang tak boleh macam mana? Kejap 2, kejap 4. Contoh, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila. Itu tak boleh, kita tak boleh nak campur adukkan, ya. Apatah lagi yang campur adukkan dalam riwayat yang sama, cuma beza dia 4 2 2 4 terbalik-terbalik, itu pun tak boleh. Ini kan pula mencampurkan kejap bacaan Warsh, lepas tu bacaan Qalun, lepas tu bacaan Hafs, lepas tu campur balik, tidak boleh. Tak boleh campur-campurkan qiraat, ya. Tak boleh campur-campurkan qiraat kecuali ketika mana kita sedang mempelajari ilmu qiraat, baru boleh dicampurkan. Kalau kita nak baca sekali untuk faham lebih mudah, imam dalam solat, bila mana dia baca dalam rakaat pertama dengan riwayat Qalun daripada Imam Nafi', dia kena stick sampai habis rakaat pertama. Kemudian bila naik rakaat kedua, kalau dia nak tukar boleh baca riwayat Warsh pula, itu boleh. Tetapi dalam bacaan sama, rakaat yang sama, kejap Qalun, kejap Warsh, kejap ini, tidak boleh, ya. Kecuali dalam sesi pembelajaran saya buatkan contoh, tuan-tuan dan dirahmati Allah, sesi pembelajaran suratul Fatihah saja, ya. Macam saya dah jelaskan minggu lepas, tapi saya nak tunjukkan macam mana satu-satu ayat itu boleh dibaca dengan beberapa wajah, ya. Jadi saya akan baca wajah yang mutawatir saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. Maksudnya membaca beberapa ayat itu dengan beberapa wajah, itu hanya boleh berlaku dalam sesi pembelajaran saja, tak boleh dalam solat, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Tak boleh campur adukkan qiraat dalam satu-satu bacaan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itulah sedikit gambaran. Insya-Allah siapa yang minat untuk mengetahui qiraat ni, nak baca sama-sama, praktis sama-sama kan, sikit-sikit je lah untuk kita tahu, oh ada orang baca macam ni bunyinya, ada orang baca macam ni. InsyaAllah kami sedang merancang dalam bulan 9 kan dia ada beberapa cuti, hari Isnin cuti, ya. Jadi insyaAllah kita akan buat satu bengkel yang asas untuk qiraat, perkongsian tentang qiraat tu macam mana, asal usul qiraat, ya, perubahan-perubahan yang berlaku dalam qiraat, dan begitulah juga dengan pendedahan tentang rasmul Quran. Kenapa ada tulis begini, kenapa tulis begini, insya-Allah tu dari masa ke semasa saya akan maklumkanlah. Saya akan maklumkan dalam kuliah dan maklumkan dalam WhatsApp insya-Allah. Tentang program tu kalau kita buat nanti, at least kita dapatlah sedikit gambaran tentang betapa luasnya ilmu tentang Al-Quran tu, ya, betapa luasnya ilmu tentang Al-Quran. Mudah-mudahan sama-samalah boleh kita dapat manfaat sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan mempelajari tentang membaca Al-Quran mengikut turutan mushaf, ya.
Ya, maksud kalau kita baca satu surah tu kena ikut ya susunan mushaf ya, baca surah Al-Baqarah dulu, baru baca surah Ali Imran, kemudian baru baca surah An-Nisa, baru baca surah Al-Maidah ya. Begitulah dalam solat kan, kadang-kadang bila imam baca dalam solat juga kita akan belajar boleh tak kalau contohnya imam dah baca pada rakaat pertama Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas, kemudian pada rakaat kedua Al-Fatihah dengan surah Duha, dia pergi belakang, boleh ke? Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kita akan pelajari dalam pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Kita sudahi kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran ya Allah. Ya Allah, dalam tempoh hari-hari yang sangat istimewa ini ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk membaca Al-Quran pada siang dan malam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.